Baik. Kita bincang sikit berkenaan dengan Rauqi dan umur aqadi, ya. Perkara rasa dan perkara akidah. Di mana ia bertemu dan di mana ia berpisah. Biasa kita dengar di kalangan mereka-mereka yang mengagumi Ibn Arabi, ya. Mereka secara tidak langsung akan meletakkan perkara-perkara rasa ini sebagai lebih tinggi daripada perkara yang dinamakan sebagai ilmu. Oh, ini ilmu saja. Saya tak kata Prof Manan kata begitu. Saya kata secara umum, ya, pengalaman saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, mereka akan merendahkan makam ilmu. Kau belum rasa lagi, tak tahu, kan? Kau hanya tahu saja, hanya dapat daripada buku sahaja. Jadi seolah-olah macam rasa itu diletakkan di makam yang paling tinggi dan ilmu itu diletakkan di makam yang bawah. Daripada satu sudut, saya setuju bahawa in certain aspect, ya, daripada sudut pandangan tertentu, memanglah rasa itu adalah tahap tertinggi keilmuan seseorang. Kan? Saya tahu strawberry, kemudian saya rasa strawberry. Kan? Saya tahu rasa dia macam mana sebelum saya rasa, orang beritahu saya. Kemudian saya rasa, barulah saya tahu dengan pasti apa itu rasa strawberry. Jadi tahu yang pertama itu sudah tentu di bawah. Kemudian tahu yang kedua, iaitu rasa, lebih tinggi di atas. Tapi kalau kita lihat daripada perspektif yang berbeza, pengetahuan juga sebenarnya boleh menjadi lebih tinggi daripada rasa, daripada sudut pandang yang berbeza. Saya bagi contoh. Ini berkait dengan isu Rauqi dengan Aqdi. Sebab Rauqi ni rasa, perkara akidah ni boleh dikatakan sebagai perkara ilmu lah, kan. Kita diberitahu apa yang harus kita percaya, dan kita ada hujah-hujah kita, dalil-dalil kita, ilmu, daripada dataran ilmu. Jadi banyak yang melagakan, kan. Ini ilmu, ini rasa. Rasa lebih tinggi daripada ilmu. Jadi orang sufi dia rasa, orang akidah, orang kalam ni dia tahu saja. Jadi orang yang tahu tak boleh menghukum orang yang rasa. Saya bagi contoh. Seorang American yang mungkin tak pernah datang ke Timur dan tak pernah dengar apa itu buah durian. Dia tak pernah tahu dan dia tak pernah dengar. Dia nak rasa buah durian selepas diberitahu, bila sampai Malaysia, beritahu, have you tasted durian? So, wow, what is that? Kan, you should taste durian. Apa perkara pertama yang patut dibuat oleh Mat Salleh tersebut? Adakah dia terus pergi merasakan durian, merasai durian? Atau dia kena ada ilmu dulu durian itu apa? Mana satu datang? Dia kena ada ilmu dulu durian itu apa? Dia kena pastikan yang mana satu buah durian. Dia kena pastikan ciri yang betul. Mungkin dia boleh Google. Bila Google keluar durian, buah tertentu. Mungkin dia kata Google ni silap kot. Aku pastikan lagi dengan orang Malaysia. Tanya pula pakcik yang jual buah. Mana satu buah durian? Kan? Lepas tu mungkin ada lagi ruang. Pakcik ni mungkin dia dah lupa-lupa. Kan? Pergi ke library. Rujuk. What is durian? Tengok gambar buah durian. Bila tengok dia tiga-tiga sumber ni, semuanya sepakat, maka itu adalah bukti yang kuat. Corroborated evidence. Itu adalah bukti yang kuat. Barulah pergi cari buah durian. Barulah pergi rasa. Barulah rasa itu rasa yang betul. Barulah rasa itu menjadi rasa yang betul. Faham tak kiasan yang saya berikan? Ini saya bercakap kepada mereka yang pendengar. Prof Manan sudah tentu kalau dia dengar dia faham lah. Dia faham apa yang saya baik. Cuba bayangkan seseorang yang dia tidak melalui proses ilmu itu. Dia hanya mungkin dengar-dengar. Duduk-duduk kat kedai kopi dengar-dengar. Oh, durian is a green fruit, kan, dalam dia kuning. Kan. Dia dengar dua benda je. Buah hijau dalam kuning. Dia pun kelam kabut, dia pergi cari buah hijau dalam. Apa kemungkinan yang ada? Kemungkinan yang ada dia tercari buah cempedak. Kan? Dia tercari buah cempedak. Dia mungkin menganggap bahawa dia dah merasa durian. Kan? Uish, it tastes great. Durian is great. Kita tanya dia, you rasa dekat mana? Oh, dia rasa dekat kedai sekian-sekian. Kedai sekian-sekian tak ada jual durian.
kan. So yang kamu rasa sebenarnya adalah tempedak, bukan durian. Kamu mungkin rasa kamu merasakan sesuatu. I've tasted it. Tapi rasa juga boleh salah. Rasa juga boleh salah apabila dia tidak mengikut landasan ilmu. Sebab itu, zauq bukan dakwaan kebenaran. Yes, zauq adalah rasa. Rasa itu rasa ini. Tapi rasa tidak bermakna ia adalah kebenaran. Awak mungkin, sebahagian orang mungkin dia buat meditasi. Ya. Dia buat meditasi, dia buat yoga mungkin. Dan dia merasa kesatuan dengan semuanya. Ataupun dia mengalami wahdatul syuhud. Ya. Ataupun mungkin wahdatul. Ya. Prof. Manan kata dalam perkara yang sama daripada perspektif yang berbeza sahaja. Dia merasakan. Akhirnya dia merumuskan bahawa everything is God. Ya. Everything is God. Dia boleh datang kepada kita kata, I've tasted it. I dah rasa apa you tak rasa. Dan memang good. Yogi-yogi mereka, sami-sami Buddha mereka, juga mendakwa mereka dah mendapat satu pengalaman kerohanian. Dan kalau kita tengok pengalaman-pengalaman kerohanian mereka dengan golongan-golongan yang mendakwa fana dan sebagainya, persamaan dia hampir 90%. Samaannya hampir 90%. Ini satu persoalan yang saya nak utarakan. Bagaimana mungkin mereka-mereka yang tidak mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak melakukan syariat Islam selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan mereka tahu tentang Nabi Muhammad, mereka tolak ajaran dia, boleh merasakan satu rasa ataupun pengalaman tauqi yang bagi golongan sufi adalah satu pengalaman yang tinggi, ya. Pengalaman kerohanian yang tinggi, bukan orang biasa boleh dapat. Dan kenapa dan macam mana pengalaman orang-orang yang didakwa sebagai wali-wali besar ini, bila kita baca syair-syair mereka, ya, contoh kita baca Diwan Syekh Muhammad Al-Habib, ya, Syekh Muhammad Al-Habib daripada Morocco, dia bercakap macam mana satu hari itu dia merasa kesatuan, dia merasa everything is one, ya. Allah yang zahir, Allah yang batin. Dia seolah-olah macam bercakap dengan Tuhan, aku faham kau batin, tapi apa maksud kau zahir? Dia dakwa, Allah reply kata, seperti yang kau faham, zahir tu zahir, zahir tu aku juga. Jadi bila kita baca apa yang ditulis oleh Christian mystics, ya, even Buddhist monks, Hindu yogis, it's the same thing. Kan? Bahkan ada atheis yang mendakwa mendapat pengalaman itu. Dan nama-nama dia banyak lah. Kalau dalam istilah sufi dia panggil fana. Dalam istilah Hindu dia panggil moksha. Kan? Dalam istilah Buddhis, kalau tak silap saya, nirvana. Capai nirvana tu. Nirvana tu pun boleh dikira sebagai dah fana diri juga lah. Ada panggil henosis, the Neoplatonis, mendakwa dia sebagai henosis. Dan ada macam-macam nama lagi. The feeling of oneness. The feeling of oneness ni orang yang tak ada agama pun rasa. Jadi apa yang saya pegang? Pandangan saya melihat bahawa ini semua these are just psychological experience. Anyone can feel it. Muslims, non-Muslims, dia tidak membuktikan bahawa seseorang itu berada pada jalan yang benar. Apatah lagi pengalamannya itu adalah pengalaman yang ada kesinambungan dengan realiti. Ya, ada reflection ataupun kesinambungan dengan hakikat. It's just a feeling. Dia adalah satu perasaan. Boleh kita kata satu bentuk halusinasi juga. Sebab kalau kita dakwa itu adalah perasaan tauhid tinggi, kita kena dakwa mereka juga ada tauhid. Sedangkan mereka tidak melalui jalan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini membawa persoalan yang lebih besar. Allahumma salli ala. Jadi saya ulang lagi sekali. Zauq boleh salah. Okay? Jangan hanya kita bercakap berkenaan dengan zauq seolah-olah macam dia di luar dataran betul dan salah. And just because it's zauqi, no one can judge whether it's right or wrong. It's not true. Awak rasa strawberry. Tapi bagi orang yang tahu, dia kata, awak bukan makan strawberry, awak makan anggur. Awak rasa awak makan strawberry. Jadi rasa awak tu awak rasa, tapi dia salah. Dialah rasa yang salah. Okay? So kita kena hati-hati dengan pemisahan zauqi, perkara zauqi, perkara akidah, perkara rasa dan perkara ilmu. Ada perspektif, ada sisi ilmu lebih tinggi daripada rasa. Ada sisi rasa itu lebih tinggi daripada ilmu.